أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله
محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله حق Mà tụi tôi mà có mấy nè. Ủa má tao là Mấy nè tụi tôi tự الله الله حي 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 يا قيوم 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 الله حي
يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي دائم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. Wahai Allah yang maha pemaaf, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha suci, yang maha agung. Maafkanlah kami, ampunilah kami ya Allah, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur ya Hadi ya Haq, ya Nur ya Hadi ya Haq, ya Nur ya Hadi ya Haq, ya Nur ya Hadi ya Haq. Wahai Allah yang maha pemilik dan maha pemberi cahaya, yang maha pemberi petunjuk, yang maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk kebenaran serta makrifatmu ke dalam hati kami. Ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu ya Fattah. Wahai Allah yang maha pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau ya Allah. Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini agar sentiasa gemetar ketika disebut nama. Ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin. Wahai Allah yang maha pemelihara lagi maha pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari, ya Bari, ya Bari, ya Bari, ya Bari. Wahai Allah yang maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agamamu dan abdimu yang sejati. Ya Alimu, ya Hakimu, ya Rashid. 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 Wahai Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat agar kami benar-benar mengenali dan mentaati. Kami menjunjung segala titah perintah-Mu. Berilah perhatian-Mu dan kasih sayang-Mu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, ya Hakimu, ya Karimu, ya Ahadu, ya Samad, ya Hayyu, ya Muhyi, ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, ya Hakimu, ya Karimu, ya Ahadu, ya Samad, ya Hayyu, ya Muhyi,
يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Tuhan kami, layakkanlah kami ya Allah menjadi gulungan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allah berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan dan kurniakan rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa ibadika wa ala ahadika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian denganmu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami, dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami. Maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu, janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina wa nadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah,
Perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar. Lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah. Dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fawasiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifayadil iman bik وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihimu, bertemu untuk mematuhi perintahmu, bersatu memikul beban dakwahmu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariatmu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjuklah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbanimu yang tidak kunjung malam. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati ini dengan makrifat, pengetahuan sebenar tentang. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah kami pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agama. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong ya Allah. Perkenankanlah permintaan kami ya Allah. Restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda semuanya. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ansurna ala aduwika wa aduwina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi kulli makan وفي كل زمان وفي كل وقت. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم مدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم ويا مجري. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma ya munzilal kitab, ya mujriyas sahab, ya hazimal ahzab, ihzimhum, 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 wansurna alaihim. Ya Allah, ampunilah kami, kaum mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, baikilah hubungan antara kami, dan menangkallah kami ke atas musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, ya Allah yang maha perkasa, ya Allah yang maha membalas, ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab dan yang gerakkan awan dan tewaskan tentera ahzab. Kalahkan mereka, ya Allah, kalahkan mereka dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bunda-bunda yang dikasihi dan rakan-rakan yang mengikuti program ini, syukur alhamdulillah dapat lagi kita bertemu dalam ruangan hari ini. Itu kita nak mengetahui tentang pengertian tafsir kepada ayat yang sangat mulia di dalam Al-Quran sehingga digelarkan sebagai Ismullah Al-A'zam. Ismullah Al-A'zam. Apa ni? Yang mana Asmaul Husna yang ada di dalam ayat kursi itu disebut sebagai Ismullah Al-A'zam. Itulah apa? Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Sampai muka surat berapa? 25. Sambung 25. Ha? Surat 25. 25 lah. 25 ke 30? 25 sudah. Belah sana kata 25. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Betul tak? Okey. Apalah nak kata, nak ambil pada Al-Hayyu lagi balik ya. Al-Hayyu Al-Qayyum, kita sudah cerita tentang apa ni? Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bila kita sebut, kita mulakan ayat itu dengan Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita sebut Allah tu maknanya hendaklah kita ingat di dalam hati bahawasanya Allah lah zat yang perlu kita beriman kepada dia. Kita beriman, kita percaya benar-benar bahawa Allah itu ada. Allah itu ada. Allah. Ingatlah, okey, Allah itu ada. Saya beriman dengan adanya Allah. Saya beriman bersungguh-sungguh dengan adanya Allah. Sebab apa kita kata gitu? Sebab apa kita kata bila kita sebut Allah itu, hendaklah kita ingatkan di dalam hati kita bahawa kita percaya adanya Allah, sangat percaya adanya Allah. Dan kita lihat bagaimana hebatnya perkataan Allah itu, dan bagaimana kita bila kita selitkan dalam hati kita, iaitu kita mempercayai bahwasanya Allah itu wujud, Allah itu ada. Saya beriman bersungguh-sungguh dengan adanya Allah. Saya ingat itu. Bila kita baca Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan juga
Di sana kita hendaklah ingat bahawa bagaimana hebatnya perkataan Allah itu. Apabila kita ingat di dalam hati kita begitu, bagaimana hebatnya perkataan Allah itu. Kalau kita lihat dalam cerita mengenai Rasulullah menggunakan tentang perkataan Allah ini di dalam peperangan, kan? Dalam dia masa peperangan tu, Allah dalam apa yang akan berlaku? Senjata musuh akan jatuh. Berdepuk jatuh. Itu kepercayaan kita kepada Allah itu ada. Allah itu ada. Allah itu tetap membantu menolong kita apabila kita ingat kepada dia, kan? Jadi bila dalam peperangan macam tu. Kemudian ada satu cerita yang saya dapat dengar pagi tadi daripada cerita mengenai kehebatan ingatan kita yang begitu kepada Allah berlaku kepada seorang pelajar di luar negara sana. Itu pelajar yang memegang teguh dengan Islam dia pakai pakaian yang inilah menutup aurat lah, kan? Ringkasnya cerita dia, rumah dia ni dengan kata Indonesia ke tempat pengajian tu agak jauh lah. Jadi dia terpaksa kena sampai, jangan sampai malam dia sampai rumah. Sebab apa? Kalau dia sampai malam ke rumah dia, dalam perjalanan tu dia berjalan, dia akan jumpa dengan orang jahat-jahat kan. Bahaya. Lepas itu satu kali nak jadikan cerita, jadi macam mana kan, termalam dia sampai, nak sampai ke rumah dia tu, malam lewat. Jalanlah, jalan-jalan. Kebetulan yang berjalan dengan seorang yang tak tutup aurat. Seorang yang tak tutup aurat, mungkin bangsa lain ke apa kan. Dia yang menutup aurat. Jadi bila nak sampai ke jalan rumah dia tu, memanglah jalan tu dia sangat takut lah. Tapi dia kena lalu. Daripada tu tak jauh dah daripada rumah dia tu, tapi dia kena lalu tempat tu, dia tak boleh nak pergi ke mana. Dia lalu juga. Dengan ingatan dia, ya Allah, itulah Allah tadi. Ya Allah, dengan ingatan dia, maknanya sungguh-sungguh kepada Allah, beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Ya Allah, aku nak lalu jalan ni, aku mohonlah supaya Engkau selamatkan aku semua. Tapi dia tak lupa Allah. Dia lalulah dengan dua orang kawan dia tu, yang seorang tak ni, tak pakai ni, yang dia pakai tutup aurat. Yang ni yang kena kacau. Yang tak tutup aurat tu kacau. Bukan kata sikit-sikit manusia, dekat apa ni, dekat 10 orang lelaki. Dia buat macam-macam, dia pegang, dia apa. Last dia tarik pergi ke sebuah tempat, bergila-gila lah mereka tu, maknanya mengejarkan yang dia berheran. Dia tak kacau pun. Dia jalan terus. Tak kacau pun dia. Lepas tu tak apalah. Dia pun balik sampai rumah dia. Dia ceritalah kat mak dia kan. Tak ada lagi seorang kawan tu. Tapi dia tak tahulah dia orang tu bawa dia ke mana. Apa ni? Pergi tempat ni, mereka gila-gila melakukan perkara yang tak baik. Betul, mak dia kata, kamu? Saya dia orang tak kacau pun. Siapa mak dia tanya? Apa dah ni kepada kamu? Dia kata, saya nampak keliling-keliling saya, orang pakai baju putih, ramai duduk keliling saya. Jadi agaknya mereka ni takut kepada tu. Mereka nampak yang nak buat jahat ni, nampak takut orang keliling dia tu. Malaikat lah agaknya kan. Itulah maknanya kebesaran kalimah Allah. Kebesaran kalimah Allah.
Jadi kita jangan lupa, ingat je. Kadang-kadang mungkin kalau kita tak upaya apa nak sebut banyak-banyak dah sikit. Allah, Allah, Allah. Mungkin itu akhir lah. Mana kita dah dalam sakarat, kita tak larat dah nak sebut yang lain. Satu je. Sebutlah. Ingatlah. Allah, Allah, Allah. Kan? Itulah di antara cerita yang makna agungnya kalimah Allah. Kemudian Al-Hayyu yang kita kata ada pada surat 25 ni, Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu ialah juga salah satu daripada nama Allah. Yang ke-63 kalau dalam susunan Asmaul Husna, yang ke-63 Al-Hayyu. Itulah artinya Allah yang maha hidup. Hayy, hayat, hayy. Allah yang maha hidup. Hidup kekal. Allah yang maha hidup. Yang hidup dia kekal. Okey, kita nak baca dari sini. Muka surat 25. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu maha hidup. Al-Qayyum. Kita lihat nanti di bawah. Al-Qayyum iaitulah yang maha yang maha berdiri sendiri, kan? Dia ada situ. Ada 3 maha berdiri sendiri, yang maha 2 lagi tu, yang maha berdiri sendiri, Al-Qayyum. Terus menerus mengurus makhluk dia. Yang maha berdiri sendiri, yang terus menerus mengurus hidupnya. Yang saya sebut ini sudah, walaupun Al-Qayyum ini perkataannya satu, tapi untuk nak menyempurnakan makna qayyum tu, kita kena kata dia tu berdiri sendiri dan mengurus makhluknya, yang terus menerus mengurus makhluknya. Itu baru sempurna makna Al-Qayyum. Mengenai firman Allah, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang hidup kekal, dan Al-Qayyum. Kedua-dua itu merupakan nama-nama Allah yang mengandungi kesempurnaan sifat dan perbuatannya. Nama Al-Hayyu mengandungi kesempurnaan sifat. Kesempurnaan sifat-sifat Allah Maha Hidup, kekal. Dan nama Al-Qayyum pula adalah kesempurnaan perbuatannya. Maksud Al-Hayyu ialah yang hidup kekal. Ini disimpulkan daripada kalimat Al-Hayyu dalam Al-Hayy. Yang secara bahasa digunakan untuk menandakan di antara benda-benda lain akan kombinasi semua kesempurnaan. Semua kesempurnaan dalam hak milik atau penggunaan menurut istilah yang disertai dengannya al-istighraq. Kataan al-istighraq. Okay, cuba kita tengok di bawah tu, nombor 13, kotak kaki. Kalimah al-haq, yang harus dan benar. Mana perkataan al-haq tu? Hayu. Yang lurus dan benar, al-haq, menjelaskan dengan terang bahawa meskipun meskipun ada sembahan-sembahan lain di samping Allah, namun semua alihah, kita baca dengan alihah, dia jamak kepada ilahun, alihatun. Alihatun tu sebagai jamak ataupun plural kepada ilahun. Sembahan itu dia pun jamakkan, makna banyak. Sembahan lain di samping Allah, namun semua alihah, sembahan yang disembah selain Allah itu adalah tuhan-tuhan palsu.
mereka tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan apapun dan mereka juga tidak layak untuk diibadah. Tuhan lain yang selain daripada Allah itu sifat mereka itu, mereka adalah Tuhan-Tuhan palsu dan mereka itu tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan apapun dan mereka juga tidak layak disembah. Okay. Muka surat 26. Hal ini juga menunjukkan kaitan antara ada dan tiada, sempurna dan tidak sempurna. Kenyataannya, jika kita memerhatikan kehidupan manusia, kita dapati ianya tidak sempurna kerana ia berasal dari Adam. Adam itu makna tiada. Adam, Ain, Dal, Mim kalau hijau jawinya. Manusia ni tidak sempurna kerana dia berasal daripada tiada. Tak ada. Dan berakhir pun menjadi tiada. Mana kita manusia ni asal tak ada. Daripada Adam, daripada tiada. Kemudian nak berakhir pun nanti bila ada akhir pun tiada juga. Ni kita kata mengenai al-mutahhid kita apalah masuk sini. Sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan manusia juga tidak sempurna. Kerana semua pendengaran, penglihatan, ucapan dan perbuatannya tidak sempurna. Umpamanya, kehidupan manusia itu tidak sempurna dari segala sisi. Dari segala sisi, dari segala keadaan. Sama ada dalam keadaan ada atau tiada. Dan begitu juga dengan sifat-sifat kehidupan yang tidak dapat dipisahkan itu sendiri. Namun demikian, mengenai Allah Azza wa Jalla, kehidupannya sempurna. Tidak didahului oleh tiada. Macam kalau manusia tadi didahului oleh Adam dan diakhirkan oleh Adam. Tetapi Allah tidak didahului oleh tiada Adam dan tidak pula diakhiri dengan tiada. Maknanya Allah sentiasa ada dia, kita kata qidam kan, dia qidam, baqa, dia wujud. Dalam ayat ini Allah berfirman wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati. Tawakal. Perintah kepada kita lah manusia ni, mana bertawakallah, bertawakallah, berpeganglah kepada Allah yang kekal hidup, yang hidup kekal dan tidak mati. Dia juga berfirman, Allah juga berfirman, kullu man 'alaiha fanin. Surat 27 ayat tu. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Fana. Kita kata fana. Semua yang ada di bumi ini akan fana. Dan tetap kekal adalah zat Tuhanmu. Wa yabqa wajhu rabbika. Dan yang tetap kekal adalah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran, Zul Jalali, yang mempunyai kebesaran, wal ikram dan kemuliaan. Kerana itulah sebahagian ulama salaf telah berkata, seorang itu haruslah menyambung bila dia membaca kalimah binasa dalam ayat di atas. Dan tidak terhenti kerana itu mengisyaratkan kesempurnaan yang betul. Harus menyambung bila membaca kalimah binasa. Fan tu makna binasa. Kullu man 'alaiha fan. Dia kata di sini harus menyambung bila dia membaca kalimah binasa dalam ayat di atas. Dan tidak berhenti kerana itu mengisyaratkan kesempurnaan yang betul. Aspek kesempurnaan yang benar bagi Allah tidak hanya terletak pada hakikat bahawa makhluk akan binasa, namun juga kerana Allah itu adalah baqa abadi. Jadi kita baca kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Macam itulah kena baca. Sebagai tambahan, hayat iaitu makna hidup Allah Jalla wa Ala
itu adalah kehidupan yang tidak diiringi oleh kebinasaan atau adab. Maka kehidupan itu kekal, abadi. Kullu syai'in halikun, dalam ayat Quran surah Al-Qasas ayat 88. Tiap-tiap suatu, kullu syai', kullu tiap-tiap syai' sesuatu, halikun, pasti akan binasa. Halikun, pasti akan binasa. Macam tadi, fanin, akan fana, akan binasa. Illa wajhahu, kecuali Allah, kecuali zat Allah. Semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki kehidupan abadi yang sempurna. Jadi Allah ni memiliki kehidupan abadi yang sempurna. Kita manusia memiliki kehidupan tidak sempurna. Sebab kita mula dengan tiada dan di akhir pun dengan tiada. Selanjutnya, hayat Allah ditunjukkan oleh kesempurnaan sifat-sifatnya. Hayat Allah ini ditunjukkan oleh kesempurnaan sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya apa? Pendengaran, penglihatan, lagi apa? Ilmu, kemampuan, kebesaran, dan semua sifat-sifat yang sempurna. Itulah sebabnya mengapa zar'al yang mengisyaratkan al-istighraq. Istighraq tu makna kewujudan yang abadi. Istighraq. Dan al-kamil, sempurna. Istighraq al-kamil berkenaan dengan baqa, dimulakan. Berkenaan dengan baqa, dimulakan. Mengenai firman Allah Al-Qayyum. Sekarang kita pergi pada Al-Qayyum. Al-Qayyum, Al-Qayyum asalnya ialah kalimah Al-Qiyam. Daripada qama yaqumu, root dia qama yaqumu qiyam. Dan pertimbangan bagi qayyum adalah fai'ul. Ini dari segi pembinaan bahasa dia lah. Dia nak kata asal dia daripada perkataan apa. Dan ia merupakan suatu bentuk kesungguhan. Nama Al-Qayyum bermaksud yang berdiri sendiri. Ni, kita ambil makna dia. Dia merangkumi ini semua ni. Yang berdiri sendiri. Qayyum tu apa makna? Yang berdiri sendiri, yang menjaga, yang memberi rezeki kepada setiap sesuatu. Itu dia kandungan makna kepada Al-Qayyum. Bukan satu saja yang berdiri sendiri dah setakat tu. Tak. Sambung lagi. Yang berdiri sendiri, yang menjaga, yang memberi rezeki kepada setiap sesuatu. Allah berdiri sendiri. Allah itu menjaga. Menjaga. Jaga apa? Semua ni, alam ni Allah jaga. Kita tengok langit, Allah jaga, tak runtuh. Kita tengok matahari, bulan, tak bertembung. Allah jaga. Allah jaga. Dan Allah beri rezeki kepada setiap sesuatu. Okay, Allah berfirman. Allah beri rezeki kepada setiap sesuatu. Cuba tengok. Nota kaki 36. Dia apa itu? Menafkahi, mana beri nafkah. Dia menafkahi, melindungi, menyediakan dan menjalankan semua urusan segala sesuatu seperti yang dikehendakinya sesuai menurut hikmah, ilmu dan keadilan. Tambah lagi. Ini tambah lagi kepada makna Al-Qayyum yang atas tu. Tambah lagi dengan makna ni. Cuma sempurnanya apa ni makna Al-Qayyum tu. Ditambah. Kalau tadi dia kata bermaksud berdiri sendiri, yang menjaga, Allah yang menjaga dan yang memberi rezeki kepada tiap sesuatu. Tambah lagi, dia menafkahi, melindungi, lindungi. Mana langit tak runtuh lagi. Dijaganya matahari bulan tak bertembung, tak belaga. Jaga, Allah jaga. Dia menafkahi, melindungi, menyediakan dan menjalankan semua urusan segala sesuatu seperti yang dikehendakinya, ikut yang dia hendaklah, ikut yang dia kehendaki sesuai dengan hikmah, ilmu dan keadilan. Itu lengkap makna Al-Qayyum.
makna Al-Qayyum, maknanya ada atas tu dan termasuk juga yang di bawah ini. Dan Allah Maha Kaya, tidak memerlukan makhluknya. Wallahu ghaniyyun. Allah berdiri dengan sendirinya. Maknanya sebagaimana firman wallahu ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya, tidak memerlukan makhluknya. Ghaniyyun hamid. Dengan demikian, secara mutlak Allah tidak memerlukan apa-apa dari segala makhluknya. Allah tak perlu apa-apa daripada kita. Dia Maha Kaya, Ghaniyun, Allahu Ghaniyun, dan tidak perlu kepada makan dan minum, kerana dialah yang memberi makan dan minum, bukan diberi. Dia tidak memerlukan sekutu. Dia tak perlu kepada sekutu. Ada Tuhan lain sama-sama dia ke? Itu maksud sekutu tu. Seperti mana yang dipercayai oleh orang-orang kafir, musyrik dan orang-orang Yahudi Nasrani. Dia tidak memerlukan sekutu dan dia tidak memerlukan penolong atau pembantu atau penasihat. Maka Maha Kaya dan berdiri sendirilah Allah itu dengan sempurnanya. Jika seorang berkata, bagaimana kita hendak menyesuaikan makna Qayyum di atas dengan perkataan Allah SWT. Kata Allah tu dia tadi makna-makna tadi tu. Allah tu dia berdiri dengan sendiri, dia menjaga, dia beri rezeki kepada setiap orang, setiap sesuatu. Dia tidak perlu kepada dibantu. Macam mana kita nak sesuaikan dengan ayat ini? Sedangkan ayat ini bunyi macam mana? Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, nescaya dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Tansuru tu, perkataan tansuru tu. Jika kamu menolong, jadi Allah seolah-olah Allah nak kepala pertolongan lah. Allah perlu kepada pertolongan. Dan satu ayat lagi, wala yansurannallahu man yansuruh. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Tadi kata Allah tak perlu kepada pertolongan. Ini ayat ni macam mana kita nak sesuaikan ini. Ini jawapan dia. Apa yang dimaksudkan dengan penegasannya, iaitu bahawa jika kamu menolongnya, yakni menolong Allah, jawapannya ialah bahawa erti yang dimaksudkan ialah menolong di jalan agama, menolong di jalan agama ad-din, agama Allah, kerana dialah satu-satunya menjaga urusan segala sesuatu. Kita tadi katakan Allah tu dia jaga segala urusan, semua ni dia jaga. Jadi segala sesuatu bergantung sepenuhnya kepada Allah di dalam kewujudan, persediaan semua urusan dan rezeki. Oleh sebab semua tu ada pada diri dia, maka yang dimaksudkan ialah menolong di jalan agama, jalan Allah, menolong di jalan agama Allah, ad-din. Oleh kerana segala sesuatu, mana urusan tu menjaga tu dialah Allah lah yang menjaga urusan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu tu semua bergantung sepenuhnya kepada Allah di dalam kewujudan, persediaan semua urusan dan rezeki. Okey, itu apa ni? 2, Ismullah Al-A'zam. 3, Allah, itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang dimaksudkan dengan Ismullah Al-A'zam ialah Al-Hayyu Al-Qayyum. Kita sudah dapat tiga nama Allah. Nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Kalau perkataan Allah tadi, kita boleh ambil untuk diri kita ialah kita percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Kita percaya tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita percaya sepenuhnya kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk Al-Hayyu, apa yang kita boleh menjadi cerminan kepada diri kita, Al-Hayyu kalau Allah Maha Hidup. Kalau kita pula ni, apa yang saya sebut dulu? Al-Hayyu. Untuk menjadi cerminan hidup kita pada
hendaklah kita ni mengawal apa ni? Kita berusaha Hawa nafsu. kita Hendaklah kita manusia ni apa ni? Mengawal hawa nafsu agar tidak mati di dalam kesesatan dan kedurhakaan kepada Allah. Dan kita yang maha hidup ni, hendaklah kita hati kita sentiasa hidup mengawal nafsu kita daripada apa ni, melakukan perbuatan yang menunjukkan kederhakaan kita kepada Allah SWT. Kalau Al-Qayyum, tadi apa sifat, apa cerminan yang kita boleh dapat daripada sifat Allah ini? Kalau Allah adalah, maknanya ialah berusaha menghidupkan hati dan fikiran agar tidak mati. Berusaha menghidupkan fikiran agar tidak mati, dalam arti kata apa? Tidak berfungsi untuk memikirkan tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita boleh ambil daripada Al-Qayyum. Okey. Kemudian mana dah tadi? Sampai ayat kedua, kita pergi kepada kedua. Jadi maksudnya ayat pertama tadi ialah yang kita dah faham, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyul qayyum. Mana nama Allah? Satu Allah. Lagi-lagi nama, mana dia nama Allah? Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Sekarang kita pergi kepada kedua. Dalam firman-Nya Allah kata, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Mana kita dah bagi-bagikan, sebab ayat tu panjang, kita dah bahagi-bahagikan menjadi 7 keratan, menjadi 7 keratan. Untuk kita nak faham ni, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, dah faham. Kedua, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah berfirman, tidak mengalami mengantuk dan tidak pula mengalami tidur. Allah tidak mengatakan yang artinya dia tidak tidur. Tapi dia kata maksudnya kita sebutkan sebagai dia tidak mengalami tidur. Tidak mengalami ngantuk dan tidak mengalami tidur. Dia tidak mengatakan yang artinya dia tidak tidur. Sebaliknya dia berfirman la ta'khuzuhu, yang artinya tidak mengalami. La ta'khuzuhu tu tidak mengalaminya. Ngantuk, sinatun tu ngantuk, wala naum. Sina. Yang baca sana. Bari atas, mana tahun. Tahun. Sanatun tahun. Sinatun ngantuk. Sunnatun sunnah. Untuk sunnah ke kita ada buat semayang apa ni ada dalam sunnah ke? Okey, kita ikut sunnah. Sunnah. Itu bari depan pula. Jadi kalau bari bawah maknanya ngantuk. Kalau bari atas maknanya apa? Tahun. Kalau bari depan dan nun itu kita sabdukan dengan makna sunnah. Sunnah. Tidak mengalami ngantuk dan tidak mengalami tidur. Allah tidak mengatakan yang artinya dia tidak tidur. Sebaliknya dia berfirman la ta'khudhu, yang artinya tidak mengalami tidur, sebagai isyarat. Sebagai isyarat apa? Bahawa tidur itu muncul dan dialami dengan memilih. Tidur itu muncul dan dialami dengan memilih. Jika Anda mengatakan tidak tidur, itu pasti membayangkan bahawa dia tidak tidur kerana dia memilih begitu. Namun demikian Allah Azza wa Jalla tidak tidur sama ada dengan ghalabah. Mana? Tidak tidur sama ada dengan ghalabah itu makna mengatasinya. Ada orang dia tidur.
Kadang-kadang dia boleh mengatasi tidur tu, dia celik mata dia. Paksa. Tak dia pergi klaim. Allah Azza wa Jalla tidak tidur sama ada dengan ghalabah mengatasinya atau dengan pilihan. Kerana tidur itu merupakan satu sifat yang tidak sempurna bagi Allah. Tidur adalah satu sifat yang tidak sempurna bagi Allah. Tapi kalau manusia tak tidur, tak sempurna bagi manusia. Tapi sifat ini tidak tidur ni adalah sempurna bagi Allah. Manusia kalau tak tidur tak sempurna dia. Merupakan satu sifat yang tidak sempurna. Tidur itu merupakan satu sifat yang tidak sempurna yang bertentangan dengan kesempurnaan zat dan kesempurnaan hubungannya dengan yang lain. Orang yang diberi tidur kehilangan banyak pekerjaan disebabkan oleh tidurnya. Contohnya, perhatikan seorang yang mana ramai orang bekerja dengannya dan dia pula banyak tidur. Dia bos. Orang bawah dia ramai. Tapi dia banyak tidur, maka dia tidak dapat mengendalikan dan menjalankan perniagaannya atau lain-lain perkara yang berkaitan dengannya. Ini adalah suatu sifat ketidaksempurnaan bagi makhluk. Tidak sempurna bagi makhluk. Sebab tidur ini. Berkenaan dengan kesempurnaan diri, maka tidur merupakan kekurangan kerana ia menandakan bahawa tubuh seorang itu menjadi letih dan dia memerlukan tidur. Seorang itu dia rasa letih, dia memerlukan tidur sebagai keperluan untuk berehat dari apa yang telah dilaluinya dan juga sebagai cara untuk memulihkan tenaga badan dan membarui kembali aktiviti akan datang yang melibatkan dirinya. Itulah sebabnya mengapa para penghuni al-jannah, para penghuni syurga tidak tidur. Sebab apa? Kerana kesempurnaan tubuh dan hidup mereka. Mereka tak tidur ni. Rupanya kita kat dalam syurga tak tidur lah. Itu sifat kesempurnaan. Supaya Allah nak beri satu kebahagiaan yang sangat sempurna kepada orang-orang yang ahli syurga, yang masuk syurga. Mereka tidak dihinggap oleh penyakit atau yang serupa dengannya. Orang ahli syurga ni tak ada penyakit. Kalau di dunia ni Allah macam-macam penyakit. Seorang-seorang dia tak tahu apa penyakit dia hidap kan. Orang tidur boleh jadi sakit. Jadi kalau kita nak gitu, kita rindukanlah syurga, kita buatlah amalan, kita tak sakit dah. Dalam syurga tak ada sakit, tak ada tidur. Seronok aja. Allah nak bagi kebahagiaan yang sempurna kepada hamba dia. Jika seorang mengatakan, kita tentu tahu bahawa seorang tidak dapat tidur kerana disebabkan oleh penyakit yang menimpa tubuhnya atau disebabkan oleh sesuatu kekurangan. Sedangkan anda pula mengatakan tidak tidur itu suatu kesempurnaan, maka terangkanlah. Kami katakan hal ini berlaku pada makhluk dan dalam hal ini persoalan berkaitan ialah kesempurnaan berkenaan dengan kesempurnaan Allah. Tidak diragukan bahawa orang yang tidak tidur disebabkan penyakit memiliki kekurangan. Dan kerana itu, keadaannya selalu lemah dan letih. Dengan demikian, dia tidak mendapat kesejahteraan. Hal ini terbukti dari firman Allah Azza wa Jalla, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا dalam surah An-Naba ayat 9. Dan kami jadikan tidurmu untuk berehat. Jelaslah mana untuk manusia ni dijadikan tidur tu sebagai istirahat. Yang dimaksudkan bahawa tidur itu sebagai penghenti bagi keletihan dan kepayahan untuk rehat. Sekiranya Allah tidur, itu makhluk. Tapi sekiranya Allah tidur dan sungguh dia jauh dari kekurangan itu. Kalau kita kata Allah tidur, mana tak boleh ni. Ini adalah sifat kekurangan. Subhanallah, kita tak mau. Tapi katalah, sekiranya Allah tidur dan sungguh dia jauh dari kekurangan itu, maka tentu hal itu menunjukkan bahawa dia perlu istirahat. Dia perlu istirahat dari segala sesuatu
Lagipun makhluk akan rosak binasa. Nah, makhluk ni kita semua ni akan rosak binasa kerana mereka sentiasa memerlukannya. Sebab kita makhluk ni sentiasa memerlukan kepada Allah. Bahkan orang yang sedang tidur pun memerlukan Allah. Kerana sesungguhnya Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah apabila baginda nak tidur. Nah, kita bila kita nak tidur tu, selain daripada kita baca apa? Kita baca apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut kan. Kita tambahlah juga apa ni? Doa Rasulullah ni. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Apa makna dia? In amsakta nafsi farhamha, jika engkau mengambil rohku, maka berilah rahmat kepada rohku. Berilah rahmat kepada rohku. Macam mana rahmat Allah itu? Ampunilah dia. In amsakta nafsi farhamha. Jika engkau ambil rohku, engkau kesianlah pada dia. Berilah rahmat kepada rohku. Dalam riwayat lain. Dan jika engkau lepaskan, wa in arsaltaha, jika engkau lepaskan rohku, mana? Hidup lagi lah, maka lindungilah. Jika engkau lepaskan, maka lindungilah ia sebagaimana engkau melindungi hamba-hambamu yang takwa. Ini doa ni elok kita baca. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa ismuka amut in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha. Jagalah dia, peliharalah dia seperti mana bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Kita tengok apa makna takwa di bawah. Ada 37. Tak ada apa. Okey. In arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. In amsakta nafsi farhamha. Kita ambil sekerat-sekerat supaya kita senangnya. In amsakta nafsi, jika engkau ambil rohku, maka kesianlah pada rohku, berilah rahmat kepada dia. Bila engkau lepaskan, dan jika engkau lepaskan dia, in arsaltaha fahfazha, lindungilah dia, jagalah dia, bima tahfazu bihi ibadakas salihin, sebagaimana engkau melindungi hamba-hambamu yang takwa. Ringkasnya, tidak mungkin Allah Azza wa Jalla yang sangat jauh dari segala sifat kekurangan dan kelemahan itu mengalami tidur. Nabi SAW telah bersabda, Inna Allah la yanam. Ini sabda Nabi ni, hadis Nabi kata, Inna Allah la yanam. Sesungguhnya Allah tidak tidur. Inna Allah la yanam. Wa la yanbaghi lahu an yanam. Dan tidak layak, tidak sepatutnya, tidak layak baginya untuk tidur. Inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Kita lihat bagaimana tafsiran kalimah la yanbaghi, tidak layak, tidak patut, tidak layak. La yanbaghi, tidak layak apabila digunakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ia memberi maksud perkara yang benar-benar tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi kepada Allah. Tidak mungkin terjadi kerana Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhiza walada. Diguna juga perkataan yanbaghi. Tidak layak bagi Allah, bagi Tuhan Rahman yang Maha Pemurah itu mengambil ataupun mempunyai anak. An yattakhiza itu mempunyai anak. Nak menafikan tentang Allah tidak mempunyai anak seperti mana yang dikatakan oleh orang-orang Kristian. Allah ada anak. Anak Allah siapa? Isa itulah. Anak Allah tidak. La yanbaghi wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhiza walada. Harus dicatatkan juga firman, bahwa firman Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lagi nak mengupas kataan ini.
tidak mengalami mengantuk dan tidak pula mengalami tidur. Menunjukkan as-sifat as-salbiyah. Menunjukkan as-sifat as-salbiyah. Sifat penafian kat sini. Menunjukkan kepada sifat penafian. Menafikan sebarang bentuk kekurangan. Menafikan sebarang bentuk kekurangan dan mengenakan kesempurnaan. Kita nak menafikan sebarang bentuk, nak menafikan sebarang bentuk kekurangan kepada Allah SWT. Itu dinamakan sebagai as-sifat as-salbiyah. As-sifat as-salbiyah. Sifat-sifat penafian. Dalam tauhid lah kita akan dengar perkataan ini, sifat salbiyah. Peraturan berhubung dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ianya bebas dari sifat-sifat penafian. Allah bebas daripada sifat-sifat penafian. Sesungguhnya apabila as-sifat as-salbiyah disebut, itu disebabkan ia menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat yang bertentangan dengan penyangkalan itu. Ini ada di cerita di bawah ini kita baca. Jadi kerana kesempurnaan hayat Allah dan qayyumiyahnya, kita baca qayyumiyahnya Allah itu, maka dia tidak mengalami mengantuk dan mengalami tidur. Sempurnalah sifat Allah sebab dia tidak mengalami mengantuk dan tidak mengalami tidur. Cuba kita tengok catatan di bawah nombor 39 tadi. Kat mana? Dekat ayat yang akhir. Bahawa ianya bebas dari sifat-sifat penafian. Apa dia? Sifat-sifat salbiah tu. Hal ini, tengok nota kaki nombor 39. Hal ini kerana sekadar penafian semata-mata tidak membuktikan sebarang sifat. Dan kerana itu tidak dianggap sebagai puji-pujian lagi. Lagi pula sifat-sifat penafian itu ada dua jenis. Satu umum dan yang kedua khusus. Maksud keumuman dalam penafian tersebut ialah bahawa Allah SWT menafikan segala bentuk kekurangan dan kelemahan serta mengisyaratkan bahawa semua kesempurnaan adalah miliknya. Contohnya Allah SWT berfirman, laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai'. Yang bermaksud laisa tidak sesuatu pun, kamitslihi serupa dengan dia. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, yakni dengan Allah. Dia menafikan. Jadi bererti tiada suatu pun yang menyamainya. Tak ada suatu pun yang sama dengan Allah. Menyamainya dalam ilmunya, kemampuan, pendengaran, penglihatan, kekuasaan, kebijaksanaan, kasih sayang dan seterusnya. Dalam penafian yang umum ini ialah Allah SWT tidak memberi penentuan terhadap penyangkalan tersebut. Oleh yang demikian, dia menyatakan segala kesempurnaan dan menafikan segala kekurangan. Dia menyatakan segala kesempurnaan dan menafikan segala kekurangan, dan dinyatakan bahawa tiada suatu pun serupa dengan dia, laisa kamitslihi syai', dalam seluruh kesempurnaannya. Yang kita belajar dalam sifat 20 tu, pada wujud, qidam, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsi, kan semua sampai. Ini mukhalafatuhu lil hawadis. Ini Allah berlainan, tak sama dengan makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadis.
Di samping itu, tengok nota kaki, sambung hak tadi. Di samping itu, penetapan terhadap penafian ialah dengan menafikan tuduhan-tuduhan kekurangan yang khusus. Contohnya, menafikan kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan seperti sifat lupa, tidur tadi itu. Tak khulu sinatun wala nam, tidur, jahil, mempunyai sekutu atau anak dan lain-lain lagi yang disifatkan kepada Allah. Itu dia maknanya. Ini adalah merupakan sebagai sifat-sifat kekurangan. Sifat-sifat kekurangan. Kalau kata Allah tu lupa, itu adalah sifat kekurangan. Allah tu tidur, itu adalah sifat kekurangan. Jahil, Allah mempunyai sekutu, Allah mempunyai anak, itu semua adalah sifat-sifat kekurangan yang patut kita menafikan daripada Allah SWT. Dia bagi contoh di bawah, nombor 40. Contohnya, penafian terhadap sifat jahil. Jahil itu makna tak tahu. Adalah untuk menegaskan keluasan ilmu Allah yang tidak terbatas. Penafian penyangkalan terhadap mati yang bertentangan dengan hidup menunjukkan kesempurnaan sifat hayat Allah. Qayyumiyah. Qayyumiyah. 41. Nota kaki. Sifat yang dimaksudkan oleh nama Allah Al-Qayyum. Sifat yang dimaksudkan oleh nama Allah Al-Qayyum. Kalau kata Qayyumiyah tu adalah sifat yang dimaksudkan oleh nama Allah Al-Qayyum. Iaitu apa tadi? Maha berdiri sendiri. Maha apa ni? Maha menjaga. Maha memberi rezeki. Kan? Jadi 42. Kesempurnaan hayatnya menafikan bahawa Allah perlu kepada tidur. Kesempurnaan hayatnya menafikan bahawa Allah perlu kepada tidur. Mana bila kita menafikan, sifat itu adalah sifat kita kata tadi salbiah, mana yang sifat yang tak layak bagi Allah lah. Dan begitu juga terhadap kesempurnaan qayyumiyahnya, kerana tidur itu diperlukan oleh makhluk yang hidup disebabkan oleh kelemahan dan kekurangan mereka. Meskipun tidur dan makan mungkin dianggap sebagai sifat kesempurnaan bagi manusia. Manusia sempurnalah. Dia nak cukup tidur, dia nak cukup makan. Itu sifat yang sempurna bagi manusia. Oleh kerana orang yang tidak tidur atau makan itu dianggap mengalami sakit. Namun mereka sempurna dari satu sisi dan kurang lemah dari sisi yang lain. Kesempurnaan mereka itu adalah menurut pengertian bahawa tubuh mereka dalam keadaan sehat dan baik, dan lemah itu kurang kerana tubuh mereka perlu difungsikan. Sebab itu pada hakikatnya mereka itu serba kurang dan lemah. Kerana itulah tidak semua kesempurnaan yang berhubung dengan makhluk adalah kesempurnaan bagi Khaliq. Khaliq mana Allah lah. Khaliq. Makhluk lah mana yang Allah jadikan. Khaliq Allah yang menciptakan, menjadikan. Dan tidak semua kesempurnaan yang dikaitkan dengan Khaliq menjadi kesempurnaan bagi makhluk. Makan, minum dan tidur adalah kesempurnaan yang dihubungkan kepada makhluk, pada kita ni, tetapi merupakan kekurangan bagi Allah. Sebab itulah Allah berfirman tentang zatnya, zat Allah. Wa huwa yut'imu wa la yut'am dalam surah Al-An'am ayat 14. Wa huwa dan dia, wa huwa yut'imu, dia yang memberi makan. Allah lah yang memberi makan kepada makhluk ni, pada manusia ni. Wala yut'am, dan dia tidak diberi makan. Mana Allah makan? Allah tak makan. Padahal dia memberi makan dan dia tidak diberi makan. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dia ada di sini. Kalau kita belajar nahwu, ada fi'il ma'lum, ada fi'il majhul. Maklum apa dia? Dia beri makan. Allah lah beri makan. Wala yut'am, tidak diberi makan. Pada Allah tu tidak diberi makan. Jadi Allah tak makan lah. Okay.
Kita nak habiskan sifat ketiga. Sifat ketiga, kita habiskan sifat ketiga. Kemudian akan datang keempat tu mengenai syafaat-syafaat ya. Sifat ketiga kita habiskan. Okey, tadi kita dah baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dah dapat bayangkan dah pengertian-pengertian kepada perkataan-perkataan yang ada dalam ayat yang kita bahagikan bahagian pertama tu. Ayat bahagian kedua. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak mengalami ngantuk dan tidak mengalami tidur. Okey. Kita yang mengantuk. Mengantuk ni dia main daripada mana? Tak. Kata dia ni ada daripada hati. Kata sampai ke hati tu dah makna naum. Kalau sampai ke hati tu dah makna naum dah, kita tak sedar apa dah. Kalau mengantuk, fikiran kot, kan? Fikiran kita ni. Ngantuk kan? Fikiran kita ni. Tapi kita mungkin sedar lagi tu. Kalau naum tu kita tak sedar lah sampai dalam hati ni, tak sedar apa dah. Ketiga kita tengok ayat yang kita bahagikan, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalau bolehlah nak khusyuk dalam sembahyang kan ni, kita kena faham ni makna tiap-tiap satu ni. Makna tiap-tiap ayat yang kita baca ni, lahu, lam tu makna bagi, hu tu nya, kepunyaannya, baginya. Lahu, kepunyaannya lah, tu lahu tu saja. Kepunyaannya lah, nya tu siapa? Nya Allah. Kepunyaannya lah ma apa? Kalau orang tua-tua dulu dia kata apa? Barang yang ada di langit. Kepunyaannya lah apa yang ada fis samawati, yang ada di langit dan di bumi. Ma dia nak kisahkan tentang perkataan ma ni apa? Ma ni siapa? Mana kepunyaannya lah apa benda, apa yang ada di langit dan di bumi, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa benda. Ini dia nak cerita, iaitulah apa yang ada di langit di bumi itu, iaitu dari para malaikat. Malaikat kan ada, jin dan semua makhluk yang wujud. Semua makhluk yang wujud yang Allah wujudkan di bumi dan di langit, termasuk yang tidak ada dalam pengetahuan kita, termasuk juga ada yang kita tak tahu. Kita tak tahu sampai hari ini. Apa lagi yang Allah banyak kita tak tahu. Banyak lagi kita tak tahu kan. Itu maksud ma tu, perkataan satu ma tu saja itu yang dimaksudkan. Ini apa yang ada di langit dan di bumi itu, apa tu maksud dia apa? Iaitu terdiri daripada para malaikat, jin, kan ramai. Para malaikat ni kita tak larat nak bilang. La ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Allah saja yang tahu. Siapa kata banyak tu? Bila malaikat ni, kita tawaf di bawah kan. Tawaf Baitul apa ni? Kaabah tu, Baitullah tu, bawah ni kita tawaf. Malaikat dia di Baitul Ma'mur yang sama dengan Kaabah. Dia sama dengan Kaabah. Baitul Ma'mur yang di langit tu tempat tawaf malaikat. Tempat tak sama. Jadi malaikat ni bila dia masuk pergi tawaf dan bila dia lepas tu dia keluar dia tak masuk dah. Maknanya bertambah mai malaikat lain pula. Banyak ramai. Mana tawaf tu keluar. Betul? Bertambah. Itu yang kata Allah kata la ya'lam, kamu tak tahu malaikat Allah, kamu tak tahu. La ya'lamu junuda rabbika, malaikat Allah saja yang tahu. Punya banyak. Diumpamakan kalau kita berjalan dekat bumi macam kita terpijak dia. Terlampau banyak para malaikat ni kan. Okey. Jadi dia kata ma di situ. Satu perkataan ma, mim, alif tu yang dimaksudkan ya para malaikat, jin dan semua makhluk yang wujud. Semua makhluk yang Allah wujudkan. Termasuklah juga yang kita tak tahu. Banyak lagi yang kita tak tahu.
Okey, nama ma di sini adalah kata penghubung. Ma tu makna kata penghubung dalam nahwu Arab ni. Dia kata nama apa ni? Kata penghubung sama dengan allazi, sama dengan allati, allazani, allazina, allatani, allai, allati, man, ma. Man, ma. Man pun kata penghubung. Nahwu, dalam nahwu dia nama ismul mausul. Ismul mausul kalau orang belajar bahasa Arab. Ismul mausul itu allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allai, allati, man, ma. Ma inilah yang mengambil bentuk generalisasi, general, yang umum. Istilah tersebut digunakan dalam bentuk ini sebagai menandakan bahawa ia mengandungi kedua-dua makhluk dan keadaan mereka. Mengandungi kedua-dua makhluk dan keadaan mereka. Ini mungkin di sini jin dan manusia lah. Oleh itu, oleh yang demikian, maksudnya ialah bahawa Allah lah yang menerusi urusan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi dalam penciptaan, penguasaan dan pengurusan. Ayat lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya lah segala yang ada di langit dan di bumi. Merupakan kalimah peristiharan yang mana predikat dalam nahwu. Predikat ni khabar lah. Khabar. Dia ada subjek, ada predikat kan dalam bahasa Inggeris kan. Predikat ni sebagai khabar. Lahu tu menjadi khabar. Kepunyaannya mendahului subjek. Sepatutnya disebut subjek dulu. Disebut subjek dulu. Dalam nahwu dipanggil mubtada. Mubtada. Yang terjadi kata penghubung ma ini apa saja. Dengan demikian terdapat penjelasan nahwu tentang hasr, yakni sifat eksklusif, penerangan yang mengisyaratkan bahawa hanya kepunyaan Allah. Itu makna eksklusif tu. Hanya kepunyaannya lah. Lahu ma, lahu. Hanya kepunyaannya lah, kepunyaan Allah. Segala apa yang ada di langit dan di bumi. Nah ni keindahan ayat Al-Quran yang hanya diketahui oleh orang-orang yang memahami, yang menghalusi ayat-ayat Al-Quran. Mana dia mulakan lahu dulu tu, dia mulakan dengan apa ni? Predikat dulu. Kalau dalam bahasa Inggeris tak tahulah ada tak predikat dimulakan daripada subjek. Kalau dalam bahasa Arab boleh predikat tu dimulakan, diakhirkan subjek. Predikat dimulakan duduk di awal ayat. Dan di sana ada tujuan. Ada tujuan. Tujuannya di sini itulah dia kata nak apa? Terdapat penjelasan tentang hasr, itu sifat eksklusif yang mengisyaratkan bahawa hanya kepunyaan Allah lah. Lahu tu hanya kepunyaannya lah, yang kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Kalau kita nak mulakan dengan subjek, kita kata lagu mana? Ma fis samawati wa ma fil ard lahu. Apa yang ada di langit dan di bumi ini adalah bagi Allah. Jadi ayat tu macam longgar. Jadi kita kata lahu hanya sahaja kepunyaan Allah lah. Apa dia? Apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi nampak kuat ayat tu, teguh, eksklusif ayat dia. Oleh kerana itu, penciptaan, kekuasaan dan pengurusan segala urusan hanyalah milik Allah. Lahu tadi tu. Penciptaan, kekuasaan dan pengurusan segala urusan hanyalah milik Allah. Maka wajiblah bagi kita berserah diri kepadanya semata-mata. Kerana kita adalah hamba-Nya. Dan seorang hamba itu mesti menyerahkan diri kepada Tuhan. Surat 36. Yang memiliki dan menguasainya. Tadi itu lahu tu. Yang memiliki
dan menguasainya, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang bebas dari segala kekurangan dan kelemahan. Selanjutnya kita haruslah sabar dengan takdirnya, kerana kita ini adalah miliknya. Dan apa saja yang dimiliki Allah yang maha berkuasa lagi maha agung, maka dia berhak mengurus segala urusan miliknya menurut kehendaknya. Ikut kehendak dia, sebab semua tu hak dia. Eksklusif. Mana hak Allah semata-mata, tidak hak orang lain. Sebab tu dia boleh melakukan segala urusan itu menurut kehendak dia, menurut hikmah dia. Begitu juga terhadap takdir yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Keluarganya, harta bendanya, kawan-kawannya, negaranya, atau takdir yang mengenai manusia lainnya. Perkara yang penting ialah oleh kerana kekuasaan itu milik Allah, lahu tadi tu, oleh kerana kekuasaan itu milik Allah, maka sudah menjadi hak eksklusif baginya untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Kalau kita tengok, banyak kali kita bertemu dengan ayat yang macam ni. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tempat lain pun kita jumpa sama. Jadi tafsirannya pun samalah, kita ingat gitu. Okay. Dalam firman Allah yang bermaksud kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Maka istilah langit datang dalam bentuk jamak kan? Mufrad kepada samawat apa? As-sama, langit. Kalau samawat, langit-langit. Jamak kepada sama. Sebab langit ni Allah, dia kata Al-Quran menerangkan, tengok nota kaki bawah, Al-Quran menerangkan bahawa ada 7 langit. Qul man rabbus samawati sab'a. Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang 7? Qul man rabbus samawati sab'i. Wahid isnani salasa arba'a khamsa sita sab'a. Kan 7. Qul, katakanlah, wahai Muhammad, siapakah yang mempunyai langit yang 7 tu? Dan yang mempunyai arasy yang besar. Wa rabbul arsyil azim. Man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Allah sendiri yang menjelaskan bahawa langit itu ada 7. 7. Jadi di sini didatangkan dalam bentuk jamak. Kalau samawat itu adalah jamak bentuknya. Manakala kalimah bumi dinyatakan dalam bentuk mufrad. Al-ardu itu bentuk mufrad. Tapi dalam bentuk mufrad satu. Meskipun yang dimaksudkan ialah jamak. Al-ardu dimaksudkan adalah jamak. Rupanya dimaksudkan al-ardu situ, kalau nak ikutkan al-ardu adalah mufrad, tapi dimaksudkan jamak. Sama dengan langit. Jadi langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Penggunaan yang diinginkan bagi istilah bumi itu ditujukan kepada jenis. Al-ard. Ada saya teringat. Kenapa disebut samawat dalam bentuk jamak? Kenapa kalau bumi itu ard macam satu? Jadi alasan dia itulah. Maksudnya yang tadi sebab Allah ada sebut dalam Al-Quran. Man rabbus samawati sab'a. Jadi Allah ada sebut dalam Al-Quran. Al-ard pula kalau nak ikutkan jamak kepada al-ard, aradin, aradun. Jamak dia. Tapi tak ada pernah kita dengar dalam Al-Quran sebut tu jamak tu. Aradin, aradun tak ada. Dia sebut ard, samawati wal ard, kan? Jadi wal ard tu dimaksudkan adalah jamak juga, disebutkan sebagai langit bumi yang ada 7 lapis juga. Okey. Itulah. Habislah kat tu noh. Insya-Allah. Yang keempat ni sebab dia ada kaitan dengan syafaah. Banyak perkara yang kita nak cakap tentang syafaah ini. Sampai muka surat berapa mengenai syafaah. Sampai
Muka surat 46 kan. Syafaah ni panjang. Kita nak lihatlah syafaah ni. Apa maksud dia. Kita duk sebut kata kita ni boleh dapat syafaat ke? Daripada siapa kita akan dapat syafaat ni? Siapa yang boleh bagi syafaat kat kita ni? Kita akan lihat nanti siapa yang boleh bagi syafaat pada kita. Sebab Allah kata siapa pun tak boleh bagi syafaat melainkan dengan izin Allah. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapa yang boleh bagi syafaat? Melainkan yang boleh bagi syafaat itu adalah dengan izin Allah. Siapa? Tak tahu siapa, 1, 2, 3. Siapa yang boleh bagi syafaat? Okey. Kita ni namanya kita berhenti setakat itu. Kita ingatlah bahasanya kita sudah pun tahu setakat ini tentang Asmaul Husna yang sangat agung ini, iaitulah di antara banyak-banyak Asmaul Husna itu, iaitulah apa yang Allah sebut Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Sehingga kan dikatakan dikatakan bahawa Nabi Isa, saya dah sebut dah dulu, Isa bin Maryam, kan dia Allah bagi mukjizat kepada dia, dia boleh hidupkan orang yang mati, dia boleh hidupkan. Bila dia nak hidupkan orang yang mati, dia akan guna perkataan Ya Hayyu Ya Qayyum. Tu Nabi Isa gunakan perkataan Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan saya dah sebut juga dulu, itulah Ifrit yang namanya Asif bin Barkhia. Asif bin Barkhia. Ifrit yang boleh angkat istana Balqis, nak pergi tunjuk kepada Nabi Sulaiman kan. Ifrit kan, Ifrit. Apa ni? Asif, dia tu nama dia adalah Asif bin Barkhia. Bila dia nak angkat arash, nak angkat istana Balqis tu, dia akan baca Ya Hayyu Ya Qayyum, beri kekuatan kepada dia. Okey, Kemudian Bani Israel ni mereka ni bertanya kepada Nabi Musa tentang Ismullah Al-A'zam, apa nama Allah yang paling besar, paling agung. Faqala lahum, maka Nabi Musa berkata kepada mereka, Ayahaya, Syarahaya. Itu makna dia Ya Hayyu Ya Qayyum tu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani. Jadi kita tengok digunakan Ya Hayyu Ya Qayyum. Orang yang nak pergi ke laut, dia kata huwa du'a'u ahlil bahri. Doa orang yang nak pergi ke laut. Iza khaful ghariqa, apabila mereka takut maka tenggelam, gharik, mereka tenggelam dalam laut. Mereka pun yad'una bihi, mereka berdoa dengan Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum, selamatkanlah aku Ya Hayyu Ya Qayyum. Itulah maksud dia. Jadi bagi kita ni, kita bolehlah ambil kesimpulan. Kita pun hendaklah sentiasa menggunakan Ya Hayyu Ya Qayyum. Kita nak buat apa-apa, dia nak angkat tu rasa beratlah. Ya Hayyu Ya Qayyum, kan Allah bagi kita rasa kuat. Ya Hayyu Ya Qayyum. Doa selitkan dengan Ya Hayyu Ya Qayyum. Yakin. Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau tinggal rumah kan, kita kena baca ayat kursi. Ya Hayyu. Sebab ada Ya Hayyu Ya Qayyum. Okey? Jadi tak ada apa nak dibincangkan, tak ada apa nak di-sharekan orang sebelah sana. Datin Fat, Datuk Farida, Pak Cik Mun. Ada tak? Cik Mun dah keluar. Ustazah. Saya rasa benda Hayyu Qayyum Ismul
Ismullah Al-Azam ni berat tu. berat. Ya hayyu ya Kita nak kena benda gaib, benda tak ada, kita kena yakin betul. Bukan cakap-cakap nak macam mana nak serapkan dalam rasa beratlah tu. berat, memang berat. Ha. Tu sebab kita kena selalu sebut insya-Allah. Dia jadi ringan. Itulah. Kan kita pun dalam masa tahajud kita ada sebut kan. Ya hayyu ya qayyum. Kan? Ya hayyu ya qayyum. Azan subuh. Luaslah, dia luas pengertian dia betul, bukan sikit. Ya. Betul. Okey, kalau tak ada apa, kita nak pergi sembang Jumaat . Besar tak siap lagi. Tak siap lagi. Banyak besar tak siap lagi. Dari bulan COVID sampai dengan umur kan. Ini nak bagi tahu kat Bonda, kami sebelah sana mula baca hadis yang ada sebut tentang fadilat 10 hari Asyura kan. Di antaranya di antara pahala besar yang akan diperolehi oleh orang yang puasa, dan kalau dia buat satu ibadat ni apa dia? Iaitu dia bagi makan kepada orang yang puasa. Dia akan dapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh oleh umat Nabi Muhammad. Kan banyak. Jadi kami pun panggil dapat pahala tu. Jadi nak buatlah Jumaat ni berbuka 10 Muharram tu, Asyura tu berbuka di surau lah. Jadi kita buat keluar lah. Sama sikit lah. Siapa-siapa yang nak share dalam tu nak dapatkan juga pahala seluruh umat Nabi Muhammad tu, bolehlah kalau nak share. Apa-apa lah. Jadi kalau boleh kata kalau saya kumpul, saya akan bawa pergi anak ni daripada benda-benda daripada Darul Isyirah. Dia dapat kumpul banyak ni. Kalau benda nak pergi pun, nak buka puasa sana pun, boleh lah. Kita pergi puasa Ramadan. Yang tak balik ke, yang rasa kuat ke, boleh kita pergi buka puasa. 10 Muharram hari apa? Minggu Jumaat. Jumaat depan. Minggu depan. 28 bulan. 9 tu kita puasa dah. 9 kita puasa dah. 10 Khamis tu kita puasa dah. Hari Tasu'a itu, Jumaat tu Asyura. Kalau benar lagi boleh bagi kepada saya atau pada Ratin, boleh. Boleh. Apa tu? Pada dia tu. Tu. Okeylah, tu je lah yang nak boleh share. Petang ni je lah ya. Petang ni kita ada senaman biasalah. Nak sama dapat pahala. Tak apa. Baca doa dulu letak, lepas tu buat announcement. Ya. Okey lah, dia dah makan buat demam. Bagi kat saya boleh. Tengok Tok Ngah kata nu. Nanti saya sampaikan. Okey. Habis dah. Boleh. Okey dah, kita baca doa sikit lah. Baik cerita. Doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنا نستودعك ما علمتنا وردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. Ya Allah, ya Allah, simpankanlah, peliharakanlah apa yang kami pelajari pada hari ini dan kembalikanlah ia kepada kami ketika kami memerlukannya dan janganlah golongkan kami di kalangan orang yang lupa. Allahumma ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ambil satu asma'ul husna, al-khabir. Al-khabir itu yang maha mengetahui, yang maha mengetahui, yang maha mengenal. Ilahana ya Allah, ilahana ya Rahman, ilahana ya Rahim, ilahana ya Khabir, ya Khabir, ya Khabir, ilahana antal khabir bima fa'alna, asyahidu bima qatarafna, wa nahnu bayna yadayk, wal amru minka wa ilayka, wala wasilata ilayka illa bik, wala yanfa'una siwa judika wa karamika, wa kullul umur minka wa ilayka wa ahwaluna la yakhfa alayk. Allahumma arhamna bi rahmatin minka tughnina amman siwak wa tuwassiluna biha ila ridak. Allahumma ya man la yakhfa alayhi ahwaluna waj'alna alayhi jami'a tawajjuhatina wa ittikalina wa jami'a ahwalina fi aqwalina wa af'alina bila mihnatin wala balwa wal hifz min al ahwa ma'ana lima nahwa ya alimul khabir, ya alimul khabir. Tuhan kami, Engkau yang maha mengetahui apa yang kami lakukan, yang maha menyaksikan dosa yang kami lakukan. Inilah kami berada di antara kedua tangan-Mu, segala ketentuan bersumber dari-Mu dan kembali kepadamu. Tiada jalan menuju kepadamu kecuali bersamamu. Tiada bermanfaat bagi kami kecuali kurnia dan kemurahan-Mu. Kerana semua masalah adalah dari-Mu dan kepadamu. Keadaan kami tidak tersembunyi bagimu. Maka ya Allah, rahmatilah kami dengan rahmat dari sisi-Mu. Dan yang menjadikan kami tidak perlu kepada selain-Mu. Ya Allah, terimalah, rahmatilah kami ya Allah, sehingga dapat membawa kami menggapai keredaan-Mu. Ya Allah, wahai yang tidak tersembunyi baginya keadaan kami dan keadaan kami, fokuskan segala tujuan dan tempat pergantungan kami. Perbaikilah ya Allah, perbaikilah Allah segala keadaan kami dalam segala perkataan dan perbuatan kami, tanpa ujian dan cubaan disertai, dipeliharalah dari keinginan nafsu dan perkara yang segala yang kami dambakan. Wahai Zat yang maha mengetahui lagi maha mengenali. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.